Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Taufik bin Nazri bersama-sama ahli kumpulan 2 yang terdiri daripada Mariatus Sumayyah binti Razali, Nur Syakira binti Roslan, Nur Afrina Nisha binti Farid Noor, Nurin Fatihah binti Rahman dan Siti Nur Maisara binti Syaidan akan membentangkan video pembentangan kami yang bertajuk Teori Etika Peradaban dalam Kepelbagaian Agama di Malaysia dalam konteks pembelajaran etika didik generasi muda berakhlak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Mariatus Sumayyah binti Razali. Nombor pelajar saya 2020867652. Jadi kumpulan saya pada hari ini akan membentangkan tajuk Teori Etika Peradaban dalam Kepelbagaian Agama di Malaysia dan subtopik kami ialah pembelajaran etika didik generasi muda berakhlak di Malaysia. Okey. Jadi saya mulakan dengan pengenalan. Dalam masyarakat yang semakin berkepelbagaian seperti Malaysia, keharmonian antara pelbagai agama dan kepercayaan adalah aspek yang sangat penting dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan harmoni. Dalam konteks ini, teori etika peradaban memainkan peranan yang sangat penting dalam membina kefahaman dan toleransi di dalam kalangan masyarakat yang mewakili daripada pelbagai agama. Jadi tajuk kami teori etika peradaban dan kepelbagaian agama di Malaysia dan subtopik kami pembelajaran etika didik generasi muda berakhlak memfokuskan kepada betapa pentingnya pengintegrasian nilai-nilai etika peradaban dalam pendidikan kepada generasi muda di Malaysia. Malaysia merupakan negara yang dikenali dengan kepelbagaian etnik dan agama budaya bangsa, menyaksikan pelbagai budaya dan kepercayaan yang telah bersatu padu dalam masyarakatnya. Dalam usaha memupuk pemahaman yang mendalam tentang kepelbagaian agama, teori etika peradaban memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk pandangan hidup yang bersederhana, toleransi dan saling menghormati antara penganut-penganut agama yang lain. Seterusnya, pendidikan merupakan medium utama untuk menyemai nilai-nilai etika peradaban ini, khususnya dalam membentuk membentuk akhlak generasi muda. Dengan memasukkan unsur-unsur etika peradaban ke dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membina sebuah masyarakat yang menghargai dan memahami perbezaan agama sebagai satu kekayaan, bukannya sebagai satu sumber perpecahan. Selain itu, pembelajaran etika peradaban di peringkat pendidikan menengah dan tinggi memainkan peranan penting dalam membentuk kesedaran sosial dan kebertanggungjawabban dalam kalangan pelajar-pelajar di Malaysia, di mana pihak-pihak berwajib cuba untuk mendidik dan memupuk etika peradaban ini kepada rakyat Malaysia daripada mereka berada di usia yang muda lagi. So pelajar tidak hanya akan diajar untuk memahami prinsip-prinsip etika berkaitan dengan agama masing-masing, tetapi juga diajar untuk menghormati pandangan orang lain dan memahami nilai-nilai bersama yang membentuk asas masyarakat berbilang agama. Selain daripada aspek pembelajaran di dalam bilik darjah, pendekatan luar bilik darjah seperti lawatan ke tempat-tempat ibadah yang berbeza dapat memberikan pengalaman langsung kepada pelajar merentasi sepadan agama dan kepercayaan. Seperti yang kita tahu, Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan guru-guru untuk mengadakan lawatan sambil belajar kepada pelajar-pelajar untuk membuka minda mereka bagaimana agama-agama lain, bukan sahaja agama mereka, tapi mereka juga dapat belajar agama-agama lain, bagaimana agama-agama lain mempraktikkan agama mereka dan bagaimana fahaman mereka dalam memastikan mereka dapat hidup dalam keadaan harmoni. Seterusnya, inisiatif daripada itu dapat memperkukuhkan pengajaran teori etika peradaban dengan memberikan konteks yang praktikal dan menyentuh hati.
Seterusnya, dengan mengutamakan etika peradaban dalam sistem pendidikan, Malaysia dapat memastikan generasi muda yang kelak mengemudi negara ini dilengkapi dengan kefahaman yang mendalam tentang kepelbagaian negara ini. Jadi, bukan itu sahaja. Selain kefahaman yang mendalam tentang kepelbagaian agama, dia juga mampu untuk membina masyarakat yang harmoni, adil dan beretika. Malaysia juga boleh menjadi contoh di arena antarabangsa dalam menyatu padukan nilai-nilai etika peradaban dalam konteks kepelbagaian agama. Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya Nur Syakira binti Roslan akan membentangkan mengenai objektif kajian bagi teori etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Pembelajaran etika didik generasi muda yang berakhlak. Objektif kajian yang pertama adalah untuk melahirkan generasi muda yang berakhlak dan berbudi bahasa pada masa hadapan. Dalam artikel ada mengatakan bahawa Tan Sri Dr. Rais Yatim, iaitu penasihat kerajaan dalam hal ehwal sosial dan kebudayaan, mencadangkan pembelajaran etika dan peradaban bagi setiap sekolah bagi menerapkan nilai-nilai mulia di kalangan pelajar. Yang kedua, objektif kajian adalah untuk memahami nilai etika dan peradaban dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan agama di Malaysia, dan Malaysia hidup dengan harmoni walaupun berbilang kaum. Pelajar dapat memahami dan menghormati agama yang berbeza di kalangan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Di sekolah, silibus seperti pendidikan moral dan pendidikan agama Islam menerapkan nilai etika dan peradaban dalam kehidupan seharian. Mereka mempelajari mengikut agama masing-masing, iaitu menghormati agama lain, berbuat baik. Yang ketiga adalah bagi tujuan meningkatkan daya fikiran sosial dan ekonomi di kalangan masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum. Memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya memberi manfaat kepada segelintir kaum sahaja, tetapi kepada semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini akan membantu mengurangkan jurang ekonomi dan mengurangkan ketidaksamaan sosial. Jika kita mempunyai berbilang kaum di Malaysia adalah satu kekuatan untuk kita membangunkan ekonomi dan meningkatkan sosialis di masa hadapan. Assalamualaikum, nama saya Siti Nurmaisara, nombor matriks 2020870138. Terdapat 3 hasil dapatan kajian bagi tajuk teori etika peradaban dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Yang pertama adalah pembelajaran etika dapat mendidik generasi muda yang berakhlak. Menurut daripada penulisan Wan Muhammad Hirwani Wan Husin Januari 14, mendapati bahawa etika dan nilai murni generasi muda kini kian pudar selaras dengan perkembangan teknologi. Oleh itu, penggunaan media sosial telah diguna pakai sebagai platform oleh generasi muda pada masa kini bagi mengkritik, meluahkan perasaan dan sebagainya atas segala aspek yang dirasakan tidak adil bagi perspektif mereka. Ini telah menyebabkan nilai murni dan sikap sopan santun dalam kalangan generasi muda di dalam Malaysia semakin lama semakin pudar. Permasalahan ini perlu dibendung sejak dari peringkat sekolah rendah. Dengan memperkenalkan subjek yang berkaitan etika dan nilai murni, dengan ini, ianya dapat membantu mendidik pelajar pada peringkat usia mereka yang masih muda lagi. Dan dengan pembelajaran ini dapat mengurangkan sikap prejudis dan iri hati dalam kalangan generasi muda. Yang kedua adalah penghayatan etika dan nilai murni dalam pelbagai agama dan masyarakat. Masyarakat kita sedia maklum bahawa negara Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum dan juga mempunyai kepelbagaian agama dan juga budaya. Penghayatan etika dan nilai murni dalam pelbagai agama dan masyarakat membolehkan generasi muda pada masa akan datang lebih bertamadun dan berketerampilan.
Ini secara tidak langsung akan membolehkan mereka bertindak sebagai pemangkin kepada agenda transformasi negara serta dapat memajukan negara pada masa akan datang. Yang ketiga adalah peranan agama dalam pembangunan moral individu dan masyarakat. Agama memainkan peranan penting dalam pembangunan moral individu dan masyarakat. Ajaran-ajaran agama menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang dan tanggungjawab. Penelitian peranan agama dalam membentuk moral individu dan masyarakat perlulah dipupuk secara meluas. Individu dan masyarakat perlulah menerapkan nilai-nilai moral yang jelas dan konsisten. Agama menyediakan kerangka acuan moral yang jelas dan konsisten untuk setiap individu dan masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengajar tentang kebaikan dan keburukan, benar dan salah dan apa yang diharapkan daripada orang lain. Ini secara tidak langsung dapat memberikan motivasi dan inspirasi untuk bertindak secara moral melalui cerita-cerita tauladan dan ajaran agama yang dapat membantu orang untuk melihat pentingnya kehidupan bermoralisasi yang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Taufik. Permasalahan yang paling ketara membelenggu generasi muda masa kini adalah yang pertama, perbezaan agama dan budaya yang mempengaruhi etika dan peradaban. Agama dan budaya adalah dua aspek yang berbeza namun saling berkait rapat yang dapat mempengaruhi etika dan peradaban dalam masyarakat. Dengan demikian, agama dan budaya keduanya memiliki peranan yang kompleks dalam membentuk etika dan peradaban masyarakat. Seringkali, interaksi antara keduanya memberikan kerangka kerja moral dan sosial yang akan memandu perilaku dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, persepsi di kalangan masyarakat terhadap pendidikan Islam amnya dan guru-guru pendidikan Islam khasnya disebabkan beberapa gejala sosial yang semakin tercemar dalam kalangan masyarakat. Beberapa gejala sosial yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut meliputi korupsi dan kegagalan institusi, radikalisasi dan ekstremisme, ketidaksetaraan gender, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, krisis moral dan etika, ketidakstabilan politik dan krisis kepercayaan terhadap otoritas agama. Untuk mengatasi persepsi negatif ini, perlu adanya upaya dari pihak-pihak yang terlibat, termasuklah lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan transparansi, accountability dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Peningkatan dialog antara lembaga pendidikan dan masyarakat juga dapat membantu memahami dan menangani isu-isu yang muncul. Ketiga, perkembangan teknologi yang semakin pantas mempengaruhi budaya dan pemahaman agama di Malaysia. Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan budaya dan pemahaman agama di Malaysia seperti di kebanyakan negara lain. Beberapa cara di mana teknologi mempengaruhi dinamika sosial dan agama di Malaysia termasuk akses informasi yang cepat, pengaruh media sosial, pembelajaran jarak jauh, penggunaan aplikasi keagamaan, globalisasi budaya dan agama, penyebaran informasi palsu, interaksi antaragama dan toleransi. Dalam menghadapi dampak teknologi pada budaya dan agama, penting bagi masyarakat dan pemerintah Malaysia untuk mengelola dengan bijak penggunaan teknologi ini. Pendidikan digital, pengembangan literasi media dan promosi dialog antaragama dapat menjadi langkah-langkah yang relevan untuk merespon perubahan ini. Keempat, penyalahgunaan platform media sosial untuk mengkritik, menemplak atau meluahkan perasaan atas segala aspek yang dirasakan tidak adil dapat memiliki dampak negatif pada nilai moral dan ketidakpatuhan terhadap prinsip agama. Berikut adalah beberapa dampak potensial dari penyalahgunaan tersebut. Ketidakpatuhan terhadap etika online, polarisasi dan konflik, ketidakstabilan emosional, ketidaksetaraan dan diskriminasi, merosotnya dialog sosial, ketidakpatuhan terhadap prinsip agama dan dampak pada kesihatan mental. Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting untuk mendorong perilaku yang etis dan positif di media sosial, pendidikan digital, kesedaran online
dan promosi dialog yang menghargai perbezaan pendapat dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih sihat dan juga mendukung nilai-nilai moral dan juga prinsip agama. Selain itu, pengguna media sosial terutamanya generasi muda juga perlu berusaha untuk mengembangkan kesedaran akan nampak kata dan tindakan mereka di dunia maya. Assalamualaikum. Nama saya Nurin Fatihah binti Rahman, nombor matrik 2020692684. Hari ini saya akan membentangkan kaedah kajian untuk teori etika dan peradaban dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Untuk teori ini, kaedah dan instrumen kajian yang digunakan adalah kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Kajian kualitatif ialah kajian yang menekankan kepada penghasilan makna untuk memahami fenomena sosial dengan mengambil kira perkara-perkara yang tidak disentuh oleh kajian kuantitatif seperti pandangan dan keanehan seseorang. Manakala kajian kuantitatif adalah kajian yang menggunakan maklumat atau data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif boleh diukur melalui proses pengukuran dan memerlukan alat-alat pengukuran seperti soal selidik dan ujian. Antara kaedah kualitatif yang digunakan dalam teori ini adalah soal selidik, kaedah pemerhatian dan rujukan perpustakaan serta internet. Kaedah kualitatif dapat menghasilkan dapatan kajian yang valid dan reliable serta memudahkan untuk mendapatkan lebih informasi tentang sesuatu dalam masa yang singkat. Manakala kaedah kuantitatif yang digunakan adalah penyelidikan tinjauan. Kaedah kuantitatif ini sesuai digunakan untuk mendapatkan maklumat mengenai pandangan, personaliti, tingkah laku atau sikap generasi muda secara meluas dari satu kelompok yang besar. Kedua-dua kaedah ini akan merangkumi aspek berikut. Yang pertama, pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai etika dalam agama-agama yang berbeza. Yang kedua, frekuensi amalan-amalan etika dalam kehidupan harian. Yang ketiga, sikap generasi muda terhadap kepelbagaian agama dan toleransi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman dan amalan etika. Sampel bagi metodologi ini adalah mahasiswa universiti di Malaysia dari pelbagai disiplin dan agama. Dan yang terakhir, cara pengumpulan maklumat. Cara pengumpulan maklumat bagi teori ini adalah disebarkan secara dalam talian menggunakan Google Forms atau SurveyMonkey atau melalui pembacaan dan pemerhatian di internet atau melalui pemerhatian di kawasan kayak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afranisha binti Farid Nur ingin membentangkan analisa dan rumusan bagi tajuk teori etika peradaban dalam kepelbagaian agama di Malaysia. Teori etika tamadun di Malaysia merangkumi pengiktirafan dan kekaguman terhadap prinsip moral yang dipegang oleh agama yang berbeza dalam masyarakat untuk mendidik generasi muda secara berkesan tentang etika dan menerapkan nilai-nilai moral adalah penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kepercayaan yang dipegang oleh setiap agama. Di Malaysia, terdapat beberapa analisis dan rumusan yang berkaitan dalam pelbagai agama serta kaedah untuk memperkukuh etika tersebut dalam pendidikan generasi muda. Yang pertama adalah penghayatan kepelbagaian. Belajar untuk benar-benar merangkumi prinsip-prinsip etika yang dianut oleh setiap agama adalah penting untuk memupuk pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini. Ini memerlukan pengenalan menyeluruh kepada ajaran dan nilai etika yang termaktub dalam pelbagai agama yang diamalkan oleh Malaysia. Yang kedua, pendidikan dengan etika tamadun. Pengajaran melalui teladan untuk membimbing dan membentuk pembangunan moral generasi muda dengan berkesan adalah mustahak bagi pendidik dan pemimpin masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai etika yang wujud dalam agama yang berbeza.
Dengan menunjukkan contoh positif dan mengamalkan nilai-nilai ini secara aktif, mereka mewujudkan persekitaran yang kondusif dan institusi pendidikan dan masyarakat secara keseluruhannya. Yang ketiga, pembentukan kesedaran dan sikap. Kesedaran pluralisme agama iaitu promosi kesedaran mengenai agama dan kepelbagaian agama dalam memupuk sikap inklusif yang bukan sahaja menghormati perbezaan tetapi juga merangkumi landscape agama yang pelbagai terdapat di Malaysia. Dengan memastikan individu dididik tentang pelbagai agama dan budaya dalam negara, kita dapat mewujudkan masyarakat yang menghargai kekayaan yang datang daripada kepelbagaian agama. Kesimpulannya, pelaksanaan teori etika ketamadunan dalam agama yang berbeza di Malaysia untuk menyampaikan nilai moral kepada generasi muda memerlukan kerjasama dalam kalangan pendidik, masyarakat dan institusi agama. Usaha ini untuk menuntut dedikasi kolektif ke arah pencapaian masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia, di samping menghayati landscape agama yang pelbagai. Itu sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.